Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa semula di YouTube channel Nursamila Samsudin. Hari ini saya akan membuat ulasan buku. Buku ini ada kaitan dengan cinta. Pernahkah anda merasai cinta? Dan tahukah anda apakah yang dikatakan sebagai cinta? Okey, saya menyemak Kamus Dewan edisi keempat. Cinta bermaksud perasaan atau perasaan sangat sayang, sama ada kepada negara, orang tua, kebebasan dan lain-lain. Cinta pada definisi kedua pula di dalam Kamus Dewan edisi keempat ini menyatakan bahawa perasaan atau berperasaan sangat berahi, asyik, kasih sayang antara lelaki dan perempuan. Okey, itu definisi cinta. Jadi apa jawapan anda? Pernahkah anda berperasaan sedemikian? Dan adakah itu benar-benar dikatakan cinta atau sekadar admire atau rasa kagum pada seseorang yang berlainan jantina? Okey, hari ini saya akan membawakan kepada anda sebuah cerita yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelia. Okey, saya mula-mula beli buku ni, saya tak tahu pun dia kisah apa. Saya beli sebab saya tertawan dengan tajuk dia. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Berkali-kali saya ulang baca, ulang sebut tajuk ini. Sebab tajuk ni pada saya, hanya tajuk sahaja sudah ada banyak cerita yang membuatkan kepala otak saya ni duk fikir. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Saya bayangkan cerita apa ya. Okay, tapi bila saya cuba huraikan melalui tajuk ni, saya fikir, saya bayangkan daun jatuh sebab angin. Dan ada perkataan kat situ, perkataan jatuh. Jatuh tu saya bayangkan, okey, kalau manusia dia jatuh, dia akan rasa sakit, dia akan rasa down. Okey, jadi kat dalam kes ni, dalam tajuk ni, daun, sehelai daun, dan kejatuhan daun ni disebabkan oleh angin. Kalau manusia, dia mungkin jatuh sebab seseorang yang lain, dan dia mungkin membenci orang tu sebab buat dia jatuh, sakit kot jatuh. Okay. Dan dalam kes ni daun, tapi daun walaupun angin tu dah jatuhkan dia daripada tempat tinggi, tiba-tiba jatuh kat bawah, jatuh pula atas tanah. Okey, macam satu keadaan yang hina lah. Okey, tapi dia tak pernah membenci angin. Kenapa? Kenapa sehelai daun yang jatuh ke tanah, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tak membenci angin? Sebab takdir. Okey, jadi kita dapat bayangkan bahawa cerita ini hanya dia berkisah tentang satu situasi yang apa sahaja yang berlaku pada watak itu kena terima, kena redha. Okay, walaupun cerita ini cerita cinta dan cerita ini diolah dengan gaya bahasa sastera pemerian yang pada saya, mula-mula saya baca, saya macam termenung sekejap. Aku salah beli buku ke ni? Kenapa plot dia disusun sangat perlahan? Okay, saya ceritakan ya. Saya sentuh bab plot dulu, okay? Bagaimana dia bergerak. Cerita ini ditulis menggunakan sudut pandang pertama atau POV1, iaitu sudut pandang Tania, watak utama. Okay, Tania ni seorang perempuan. Okay, dan dia telah jatuh cinta. Jadi cerita ni berkaitan perasaan Tania. Dia mulakan cerita ni dengan Tania ni duduk dalam library yang ada dinding kaca transparent, boleh tengok keluar. Okey, dan library ni sebenarnya adalah satu lokasi yang memberikan atau mengimbau kenangan Tania kepada 10 tahun yang lalu. Teknik penulisan dia waktu sekarang, iaitu waktu Tania yang dah bekerja,
imbas kembali kepada waktu Tania semasa zaman kecilnya, dan teknik pergi ke hadapan dan ke belakang ini berulang pada setiap bab dan setiap situasi pada waktu yang sekarang itu, present tu, Tania mengaitkannya dengan cerita zaman silam dia. Okey, cukup untuk plot dan cara penulis menceritakan kisah Tania. Okey, iaitu banyak guna imbas kembali. Okey, jadi saya nak bagi sedikit lisensi. Cerita dia tentang seorang gadis miskin, Tania, okey, yang pada usia 8 tahun dia telah kematian ayahnya. Dan dia ada seorang adik bernama Didi. Didi sewaktu ayah dia meninggal dunia, Didi berumur 3 tahun. Dan ibu dia pula memang jenis tak ada kerja, dan bila suami meninggal, dia terpaksa keluar dari rumah yang dia duduki tu sebab dia tak mampu nak bayar sewa. Jadi dia pindah ke rumah kontrak, rumah kontrak yang keadaan rumah tu sangat daif. Tania pada usia 8 tahun tak disekolahkan kerana mereka ni kais pagi makan pagi, hanya cukup untuk makan saja, nak alas perut je, bukan makan mewah pun. Okay, dan ibu dia bekerja sebagai pembuat dan penjual kuih. Dia dan adiknya menjadi pengemis jalanan. Dia dan adiknya tak berkasut. Okay, pada suatu hari, Tania dan Didi ni dia daripada pagi sampai dah malam duk minta sedekah, dapatlah duit RM11,000 RM11,000, dan itu pada dia sangat banyak sebab satu hari suntuk dia dah cari duit tu. Tetapi duit itu telah dirompak, atau dia tengok budak-budak pengemis lain semua dah balik sebab dah menginjak ke 8 malam. Dan tapi Tania ni kata okey, tak apa, dia nak cuba at least dapat sikit pun jadi. Jadi dia teruslah pergi masuk ke dalam bas, menyanyi dalam 4 buah lagu macam tu, dia tak ada tangan. Okey, tetapi nasib dia malang, ni orang kata dah jatuh di timpa tangga. Dah lah duit dia pada hari itu dia rompak. Lepas tu pula kaki dia terpijak paku, dah berdarah-darah. Tetapi takdir Tuhan, Tuhan yang mengatur semuanya. Benda yang nampak tak baik tu, tapi sebenarnya ada hikmah. Okay, dia dah kena rompak hari tu, dia balik lambat, dia sambung minta sedekah sampai 8 malam, kaki pula terpijak paku. Tetapi rupanya ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. Kerana Tania dan adiknya bersabar dengan kesakitan, dengan penganiayaan, maka Allah temukan dia dengan seorang pemuda yang baik hati, yang pada waktu pertemuan itu dia dah menginjak usia 11 tahun. Masa ayah dia meninggal dah 8 tahun. Lepas tu dia buat kerja-kerja mengemis sampai usia dia 11 tahun. Muda ini bernama Danar, dan dia berusia 25 tahun sewaktu pertemuan mereka. Danar ni yang tolong dia bagi sapu tangan, ikat kaki dia yang berdarah-darah tu. Okay. Dan Danar juga pada keesokan harinya telah menghadiahkan mereka adik-beradik seorang sepasang kasut, dan seterusnya dia terus berbuat baik kepada dua beradik ini. Dia pergi ke rumah budak-budak ni, dia salurkan bantuan berbentuk kewangan, dan semakin lama mereka ni dah macam adik-beradik. Di sebalik kebaikan Danar ni, sebenarnya dia ada kisah Danar itu sendiri. Dia sebenarnya pernah jadi pengemis macam budak-budak ni, langsung tak ada orang bantu dia dan dia survive sendiri. Jadi bila bertemu dengan dua beradik ni, dia jadi simpati, dia jadi boleh rasa apa yang anak-anaknya rasa. Jadi dia tak nak benda apa yang berlaku kat dia berlaku kat budak-budak ni. Jadi dia ambil tanggungjawab, dia sekolahkan budak-budak ni. Jadi Tania dengan Didi ni sebenarnya anak-anak yang cerdik. Selain reda dengan keadaan hidup, dia tak pernah bantah kena pergi minta sedekah semua tu, Tuhan buka peluang pada dia untuk cari ilmu, sambung belajar di sekolah. Dan dia ambil peluang tu, dia belajar sehingga dia pada satu tahap telah menerima beasiswa untuk sambung belajar di Singapura. Okay. Jadi Tuhan duga mereka. Pada usia Tania menginjak 13 tahun, ibu Tania disahkan mengidap kanser tahap yang orang kata dah tak ada peluang hidup lah. Okay, tahap 4. Dan takdir membuatkan mereka akhirnya terima juga, redha juga. Bila dah Tuhan datangkan seseorang, Tuhan ambil pula apa yang dia ada. Jadi dia orang ni macam
jadi Nana lah. Jadi bila mak dia dah meninggal, Danar ni bawa dua beradik ni tinggal kat rumah dia. Yang membuatkan saya rasa dekat dengan cerita ni, sebab watak-watak dia, watak Tania, watak Danar adalah watak yang membaca. Okey, Danar ni sebenarnya seorang penulis buku dan dia sering bawa budak-budak ni pergi kedai buku, dan menjadi satu kebiasaan untuk mereka lepak dekat kedai buku. Okey, mereka bertiga. Jadi kita sebagai orang yang suka membaca juga rasa macam, oh, I pun sukalah duduk kat kedai buku macam diorang ni. Kita rasa dekat proximity ada kesamaan dengan mereka. Okey, dan bila sewaktu ibu Tania dan Didi meninggal, Danar telah membawa mereka ke kedai buku. Didi yang selepas pemergian ibunya tak nak bercakap, tak nak makan, tapi bila berada dekat kedai buku, dia seolah-olah lupakan kesedihan dia. Dia tak lupakan ibu dia lah, dia lupakan kesedihan dia. Buku membuatkan mereka rasa bahagia. Okey, dan perkara ni berterusan sehingga Tania besar. Tetapi dalam pada mereka hidup bersama ni, sebenarnya dalam hati Tania sudah ada perasaan cinta. Adakah Danar juga mempunyai perasaan yang sama pada dia? Tania ni dia mula mencipta hipotesis dari setiap maklumat yang dia dapat. Tania ada seorang kawan bernama Anne. Okey, dan dia selalu bercerita tentang perasaan dia pada Danar itu kepada Anne. Dan Anne ni watak yang pada saya diwujudkan untuk berbahas tentang kebaikan dan keburukan bila kita jatuh cinta pada seseorang yang jauh lebih tua pada kita. Conversation di antara Tania dengan Anne ni yang membuka minda kita kenapa perkara begini harus berlaku atau tak harus berlaku. Mereka berbahas, kita pun jadi berfikir sama. Dan perbahasan tu ada juga wujud di antara Tania dan Didi. Perbahasan di antara Tania dengan Didi ni berlangsung dalam bentuk chatting sebab mereka jauh Singapura dengan Indonesia. Masa tu Tania sambung belajar dekat Singapura. Okey, yang seronoknya Didi ni selain daripada lucu, dia juga pandai menyembunyikan apa yang dia tahu. Dia tahu sebenarnya kakak dia suka dekat Danar ni, tapi dia buat macam tak tahu. Jadi bila orang tu sibuk tanya, dia pula congkil, kenapa kakak tanya banyak sangat ni? Macam tu. Lepas tu pula dia mengambil peranan sebagai seorang adik yang ambil berat pada kakak. Okey, dia tahu kakak dia takkan dapat bersama dengan Danar. Jadi dia sebagai penghibur lah, dan kita yang membaca pun rasa terhibur dengan watak Didi ni. Tapi perasaan cinta tu memang pelik lah. Okay, kita tak boleh nak judge orang, kenapa nak kata dia bodoh ke apa ke, sebab munculnya perasaan tu dalam diri dia. Itu membuatkan saya berfikir, ada persoalan sebenarnya. Danar sebenarnya menulis sebuah cerita tentang Tania. Apakah maksudnya itu? Dan cerita itu memang dia tak publish sebab dia tahu dua beradik ni, Tania dan Didi, akan cari cerita dia dan baca. Okay, mereka memang suka membaca cerita dia. Dia simpan manuskrip tu dalam laptop dia sehingga pada satu hari Didi terbaca. Dekat situ ada satu misteri yang merungkai perasaan sebenar Danar kepada Tania. Takdir Tuhan kita tak boleh nak putar, tak boleh nak tukar. Soal jodoh, soal maut, semua Tuhan dah tulis. Okey, jadi sebenarnya apa yang saya nampak dalam cerita ni, watak-wataknya tidak mengikut perasaan. Dalam ni ada orang kata ilmu kemanusiaan. Orang-orang ni pula dibayangkan sebagai orang yang suka membaca, orang yang ada ilmu, orang yang boleh berfikir, orang yang tak mengikut perasaan. Jadi dia menggunakan akal lebih daripada hati. Okey, saya rasa itu sahaja. Sebenarnya saya susah sangat nak buat ulasan cerita ni sebab dia bermain dengan perasaan sangat. Okey, tapi saya cuba. Okey, dan memang teknik imbas kembali penulis ni sangat berjaya. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Saya harap anda berpuas hati dengan ulasan yang saya rasa dah berjela-jela dah ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.